Anda sedang menyaksikan rancangan Laskar 786. Rancangan ini akan menyelami tentang hal dunia mistik Nusantara dan bersama saya adalah Assalamualaikum, nama saya Caki, also dikenali sebagai Ki Jebat ataupun Gus Alam Ramani. Waalaikumsalam. Caki? Ya. Okey. Uh, jadi Caki, boleh tak awak share dengan kita apa perkhidmatan-perkhidmatan yang telah anda sediakan? Boleh. Okey. Selalunya saya dipanggil sebagai orang dukun, ada juga sebagai orang bomoh kan. Ada yang tukang santet apa, tapi bukan. Saya tak buat santet pun. Pasal orang Melayu kita ni, nak senang kata diorang ni macam close minded lah, tak Okey. open. So diorang ingat kita tukang ubat ni adalah seperti macam bomoh, tukang dukun, orang tukang santet. Padahal bukan. Whereas kita ni actually rawat dengan cara Islam. Kita pakai besi-besi Islam semua. So khidmat saya sebagai tukang rawatan adalah seperti macam orang dirasuk ke, orang dibuat dihantar sihir, uh, uh, orang kena macam let's say ada gangguan di rumah, ada seperti macam orang perlukan extra service seperti macam nak keluarkan susuk, ataupun nak isi air untuk diorang punya masing-masing niat lah. Oh, okey. Yes. Jadi kalau orang panggil awak tukang bomoh tu salah lah. Indirectly yes, correct. Okay, so the correct term for your services is apa? Correct term. Pakar perubatan. Pakar perubatan. Okay. Yes. Okay, jadi dah berapa lama awak dalam bidang ini? Saya dalam bidang ni dalam 10 tahun plus. Wah. 10 tahun plus, tapi dalam rawatan Mhm. 5 tahun lebih. Okay. Yes. Jadi dah dalam 5 tahun tu dah ramai pelanggan yang awak dapat. Tak kata ramai, tapi alhamdulillah ada juga air pasang dia lah, orang kata. Okay. So sekarang ni boleh tak awak share dengan kita dan para penonton what are your experiences within these 5 years? Experience banyak. Tapi saya akan pilih lah mana yang saya nak share dengan viewers. Banyak Jadi pilih 3 lah. 3. Boleh. 3. Saya dah list down. Pertama saya ada tentang saka. Kedua saya ada tentang seorang jin ni. Dan yang ketiga tentang gangguan di rumah. Okay. Saka dengan jin lain. Saka dengan jin. Nak kata diorang ada sibling juga. dia? Diorang consider sama juga. Okay. Tapi saka ni adalah pusaka. Seperti diinheritkan daripada nenek moyang, turun-temurun lah. Kalau si jin yang spesifik jin ni, dia ada tugas masing dia, tugas spesifik dia. Okay. So jin saka ni more to macam personal use lah, orang kata in layman term. Dan kalau jin yang saya akan cakap ni pasal jin umur Sibian, dia adalah jin yang mengganggu rumah. Okay. Seperti the main target is orang wanita yang berhamil ataupun kanak-kanak kecil, seperti macam infant age. Itu yang selalu orang akan dengar macam ada tak pantang larang? Pantang larang, the best pantang larang kita Islam tak ada pantang larang lah. Kita cuma percayakan seperti macam maghrib tutup pintu, tutup tingkap, on lampu, standby untuk azan. Dan kalau boleh toilet tutup pintu ataupun at least renggangan sikit lah. That's the basic lah. Tapi apa yang saya boleh kasih, yang paling simple is, lepas tu semua dah buat, buka lah surah apa-apa untuk standby untuk azan. Okay.
So tadi Syaki ada sebut gangguan rumah. Ada. Okay, so can you share more in details about that experience? Gangguan rumah. Okay, gangguan rumah actually ada macam-macam. Macam-macam level. Macam-macam type of gangguan rumah. Okay. Yang paling common usually is because si jin umur sekian dia selalu akan ganggu kanak-kanak yang sedang tidur malam dalam macam mana? Tengah senyap tidur kan. Nanti dia akan ganggu dia. Macam mencak-cak bu. Cak bu. Macam tu. Dan budak tu akan nangis, menjerit sampai dia sawan. That's the cause, most cause of budak-budak yang menangis ni akan jadi sawan. Okay. Jadi macam mana Syaki melangsaikan perbuatan tersebut? Untuk gangguan rumah, okay. Firstly, when saya datang rumah, saya akan scan kawasan rumah. Then saya akan macam apa orang kata, cuba untuk engage dengan jin tersebut lah. Okay. Engage seperti tarik ulur. Okay. Tarik ulur seperti kita gunakan teknik-teknik lah yang saya belajar. Tarik ulur. Kalau tidak ada apa-apa orang kata apa nak cakap, seperti efek. Kalau tak ada efek, saya akan buat seperti menghalau beliau. Okay. Menghalau beliau. Kenapa kita halau ataupun kita tak boleh, kenapa kita tak boleh bunuh? Is because jin ni tidak akan musnah, tidak akan mati. Even though kita dah orang kata spiritually stab them, bunuh orang, pancung orang, they will not die. Okay. They will somehow regenerate balik. So kita akan halau jin ni. Then at the same time saya akan pagar rumah tu menggunakan air bacaan. Same time saya akan supervise tu rumah dalam supervise. Bukan monitor Monitor. Sorry. Okay, so supervisor ke? tak lah. So saya akan monitor rumah tu dalam masa 10 minit. Okay. 10 minit plus minus lah. Then from there saya akan ask for the pesakit saya punya reviews lah. The night dalam tidur. Then see from there, kalau mesti ada gangguan lagi, saya akan carry on the next action lah. Okay, so dalam rawatan ni kan, yang gangguan rumah, jadi awak akan sembah rumahnya kan? Yes, correct. Scan lah, tu apa yang kita panggil scan lah. Scanning. Okay. So how long does the process take? So from scanning to rawatan, is it or just scanning? Scanning to rawatan, kira macam dah habis, how long does it take? To baik everything. Usually akan ambil masa dalam tak sampai 1 hari pun. Kalau tak danger lah tu jin, tak danger untuk pesakit saya, akan ambil masa dalam 1 hari insyaAllah. Kira ni tak ganas punya lah. Kalau tak ganas lah. Okay, kalau yang ganas punya Kalau yang pernah ganas, experience tak? Kalau yang ganas paling lama setahun, Wah, paling lama setahun. dahsyat. Paling lama setahun. Because daripada jin ini, daripada dia mengganggu budak tu, dia fall in love dengan budak tu. Okay. Itu yang buat lama. Draggy. So ni yang macam diorang kata Mami, I have a new best friend. Yes. Something like that. Yes, something like that. Oh, 1 year. Jadi what do you do? Like the same thing? Same routine thing that I would do since day one. Just do. Just keep repeating until ada effect. So eventually benda ni akan give up lah.
eventually yes. Dengan izin Allah, dia akan just hilang. Okay. So, lepas semua dah habis, dia dah habis cerita lah ada tak klien-klien awak datang balik macam Chaki ataupun cepat gangguan tu datang balik ada tak? Ada. Ataupun macam diorang mengamuk ke? What were their reaction? Yang patah balik kat saya, adalah beberapa ni. Expression diorang tak marah, tapi macam mana kata, tak confident dengan saya. Kita macam tak kagum lah. Macam tak, apa ni, asal macam tak ada apa-apa berlaku, asal patah balik. Diorang macam question your abilities tak? Betul ke dia ni buat macam gini? Tak juga, because before saya dah start rawatan saya akan explain dengan diorang apa yang akan jadi ni semua dengan izin Allah. Saya tak ada apa-apa pun. Saya cuma jalankan tugas saya. Saya cuma doa kepada Allah untuk tolong saya, bantu saya dengan rawatan saya lah. Itu je. Jadi diorang should also put hope in Allah, not me alone. That's right. Oh yeah, I have one more question for you. Ada. Ada. Okay. Ni question untuk orang-orang yang suka keluar malam. Sekarang ni ramai budak-budak suka pergi adventure lah, tempat-tempat abandoned. Dah start live baru dia bunyi. So, ada tak experience klien-klien yang macam gini? Diorang balik rumah je tiba-tiba kena ganggu. Ada dalam dua pesakit saya encounter this because dia pergi tempat macam abandoned places, paranormal orang kata lah yang buat kan. So dia encounter kat rumah, then seperti ada ketukan dekat tingkap, scratches kat tingkap, then masak nasi basi. Wah, ada. kronik Yes. Ni sudah kes kronik. ada banyak lagi. Cerita. Okay. Ada satu hamba-hamba ni. Dia kontak saya, cakap ada orang kata histeria, kerasukan lah dekat dalam rumah dia. Dia punya adik, dia punya kakak, ibu dia ada kena kerasukan. Then saya turun immediately. Dia tengok dia punya environment, vibe dia dah kecoh. So mostly they attack the female lah. Not really, because that point of time semua dia seorang, yang lelaki, yang lagi 3 wanita. Oh, dia macam it happen that It happens, the rest of the yes, family correct. is female lah. Oh, habis dia tak kena? Dia cuma kena seperti macam cakaran kat badan. Lagi? Not really anything else. Dia cuma dapat rasa yang dia di scratch, tapi bila saya check memang ada scratch mark lah. Ada 3 kuku kat belakang. Yes. So yang kena ni kawan awak ke? Kenalan saya. Oh, okay. Saya akan mengakhiri rancangan ini dengan tips-tips dan nasihat-nasihat oleh Chaki. Dan jangan lupa nantikan episod yang akan datang yang kita akan mempertengahkan tentang dunia saka. Dari itu, saya Dila Yusof. Salam cinta dari Laskar 786. Assalamualaikum. Okay guys, untuk tips-tips untuk elakkan gangguan di dalam rumah, anda boleh sediakan secawan air putih, ataupun kalau tak ada air putih, anda boleh cari garam. Tak kira lah garam masak ke, garam kasar, garam Himalayan salt ke, tak kira. So, awak nak ambil air atau garam, awak tak di depan awak. Lepas tu awak bacakan Bismillah 7 kali, Syahadat 7 kali, Selawat 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, dan Tiyakul 7 kali. Selepas tu, setiap satu set awak tiup ke dalam air ni 7 kali.
Okay. Dan selepas awak dah bacakan, awak boleh siram ke dinding-dinding rumah awak. Dinding-dinding. Selepas dah habis, awak just habis gitu macam. Kalau nak gunakan garam, sama juga. Bacakan bismillah, syahadah, selawat, al-fatihah, 3 kul masing-masing 7 kali. Selepas tu tiup ke dalam bekas garam itu dan taburkan ke ruangan rumah awak. Ataupun awak boleh gunakan adalah nada alternatif adalah menggunakan air dan bidara. Itu macam mana? Ambil air yang ada spray, yang ada botol spray tu, awak isikan air, awak letak dalam daun bidara, berapa helai pun boleh, tak kira berapa jumlahnya. Lepas tu awak bacakan sama juga, bismillah, syahadah, selawat, al-fatihah dan 3 kul, masing-masing 7 kali, dan tiup 7 kali ke dalam bekas botol. Dan awak spray daripada teknik dia awak spray daripada pintu rumah awak, daripada sebelah kiri awak spray ke sebelah kiri all the way satu rumah rounding dan patah balik ke pintu. Kalau let's say nak spray di dalam kamar mandi, awak tutup pintu, tak masuk dalam, tak mau spray kat dalam. Awak spray di luar kamar mandi tu. Awak spray over the door. Spray over dan sampai ending dia dekat pintu. Tempat bahagia tempat beginning dia lah. Okey lah. So dari itu saya Jebat. Salam cerita daripada saya Laskar 786. Assalamualaikum.